Assalamualaikum, selamat datang. Salam sejahtera, semoga semua berada dalam keadaan sihat dan kuat serta masih lagi bersemangat. Baik, kita teruskan. Baiklah, perbincangan kita pada kali ini adalah melibatkan pengiraan gabungan operasi. Pengiraan yang melibatkan gabungan operasi. Gabungan operasi. Baik, okey, apa dia gabungan operasi? Kita ada operasi apa? Kita ada operasi kurungan. Lepas tu kita ada darab atau bahagi. Biasa darab ni pasangan dia adalah bahagi. Dan kita ada tambah dan pasangan adalah tolak. Jadi bila melibatkan gabungan operasi, contohnya pengiraan yang melibatkan gabungan operasi yang melibatkan integer ni, dia mesti ada tertib. Tertib. Okey, apa dia tertib? Ini tertib. Maksudnya dia didahulukan, diutamakan tanda kurung dulu. Tanda kurung. Ini yang pertama. Yang kedua, darab atau bahagi. Darab atau bahagi. Dan yang ketiga, tambah atau tolak. Maksudnya dalam kita nak buat penyelesaian melibatkan gabungan operasi, apa yang dimaksudkan melibatkan gabungan operasi ni? Maksudnya dalam satu soalan tu ada operasi melibatkan tanda kurung, lepas tu disuruh lagi darab, kemudian disuruh lagi kamu tambah, lepas tu disuruh lagi bahagi. Maksudnya ada banyak operasi dalam satu soalan. Nanti kita akan tengok contoh. Jadi bila ada soalan yang begini, kamu nak selesaikan ni, kamu kena ikut tertib. Maksudnya yang pertama kena selesai dulu yang ada tanda kurung. Yang kedua kena selesai dahulu. Bila selepas tanda kurung, kita tengok ada ke tidak darab atau bahagi. Kalau ada, kita kena selesaikan yang itu pula. Dan yang ketiga, barulah kita selesaikan operasi tambah atau tolak. Dalam dalam soalan yang ada darab atau bahagi, contoh. Contoh kita ada soalan. Contoh 2 darab dengan 6 bahagi dengan 3. Darab, bahagi. Mana nak selesaikan dahulu? Sebab dua-dua kita kena selesaikan. Kurungan tidak ada dah. Tambah pun tiada. Jadi, ini yang dinamakan dari kiri ke kanan. Biasanya kita penulisan kita ini dari kiri ke kanan. Ini masuk kiri ke kanan. Jadi, mana yang kita jumpa dulu? Darab ke bahagi? Dalam kes ini kita jumpa dah darab terlebih dahulu, baru kita bahagi yang kiri ke kanan. Jadi 2 darab dengan 6 berapa? 12. 12 bahagi 3, 4. Okey, pandai. Jadi macam mana kalau kita bahagi dahulu? 6 bahagi 3, 2. 2 darab 2, 4. Masih lagi jawapan yang sama. Tetapi dari segi ada dalam kes-kes yang tertentu, kalau kamu bahagi dahulu baru kamu darab, kamu akan dapat jawapan yang berbeza. Dalam kes ini tidak apalah, jawapan dia sama, tak ada masalah. Tapi ada kes-kes yang tertentu, kamu akan dapati jawapannya berbeza. Sebab itulah dia ada tertib dari kiri ke kanan. Baik. Sama juga kalau tambah dan tolak. Tengok mana yang kamu jumpa dahulu. Kalau kamu jumpa tambah dahulu. Kalau kamu jumpa tolak dahulu. Kita pergi ke contoh yang pertama. Contoh kita ada. Okey, kita ada. Tak apalah. Okey, kita ada negatif 8 terlanjur
tercepat pula. Baik, okey. Negatif 8 darab kurungan negatif 2 tambah 3. Okey, kalau kita tengok di sini, kita ada operasi darab. Lepas tu kita ada tanda kurung. Dalam tanda kurung ini ada operasi tambah. Okey, operasi tambah. Jadi, mana yang kita nak selesaikan dulu? Sudah tentulah yang tanda kurung. Sebab dia mesti pertama sekali kita kena selesaikan. Okey. Ini kita kena selesaikan. Okey. Jadi apa kita buat pada negatif 8 ni? Tidak ada apa-apa. Tulis balik. Nampak tak? Inilah matematik. Kena rajin menulis benda yang sama. Jangan terus nak fikir jawapan. Ada langkah-langkah dia lah. Okey. Kemudian macam negatif 2 tambah 3 berapa? Yang ini kamu sudah belajar pada pelajaran yang lepas. Yang lepas-lepas. Iaitu menambah dan menolak integer. Boleh tengok balik video penerangan yang cikgu sediakan tu. Macam mana kita nak menambah dan menolak integer. Jadi dalam kes yang video yang lepas, cikgu ajar kaedah menggunakan garis nombor. Contohnya, buat sendirilah garis nombor. Kita ada buat. Tak apalah. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Okey. Mana negatif 2? Ini negatif 2. Tambah. Tambah ke mana? Kiri ke kanan? Kanan. Okey, pandai. Kanan ke sana lah. Okey. Tambah berapa? Tambah 3. 1. Dan tambahkan. 1, 2, 3. Jadi berapa jawapan kita? 1. Ini kalau kita guna garis nombor. Kita cepat baliklah. Kamu tak perlu buat garis buat conteng-conteng sajalah. Garis nombor ni kamu conteng sajalah. Baik, okey. Jadi darab dengan negatif 8 darab 1. Okey. Berapa negatif 8 tolak darab 1? Negatif jumpa apa ni? Kalau tak tulis ini positif lah. Negatif jumpa positif jadi apa? Negatif. Pandai. Jadi bila kamu belajar ni pada kelas yang lepas, iaitu mendarab dan membahagi integer. Jadi sebenarnya negatif lah 8. Jadi maksudnya dalam gabungan operasi ni kamu sudah belajar. Ini saja yang kamu kena belajar. Tertib. Itu kalau jumpa tanda kurung, selesaikan tanda kurung. Kalau jumpa darab atau bahagi, selesaikan darab dan bahagi. Kalau jumpa tambah atau tolak, selesaikan tambah dan tolak terlebih dahulu. Yang ini sudah belajar pada kelas yang lepas. Darab sudah belajar pada kelas yang lepas. Jadi jawapan negatif lah. Jadi hashtag. Sila faham lah. Sila faham dan jelas. Okey. Kita pergi ke soalan B. Okey. Saya ada negatif 7 tambah dengan negatif 7 tambah 2 kurungan negatif 3. Negatif 3. Baik. Kalau kita tengok soalan ni, kita ada operasi tambah. Kita ada 2 dan kita ada kurungan negatif 3. Kurungan negatif 3. Apa maksud ni? Ni. Maksudnya adalah darab. Okey, mungkin ada yang masih sudah jumpa lah. Maksudnya apa? 2 darab negatif 3. Benda yang sama lah. Benda yang sama tapi bentuk yang berbeza. Macam nasi lah. Nasi putih, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa lagi. Bentuk dia berbeza-beza sudah. Tapi dia masih lagi nasi lah. Dia masih lagi nasi. So bentuk dia sudah berbeza. Sama je kes yang ini. Ini bentuk yang lain. Ini bentuk yang diringkaskan lah. Paling ringkas. Paling ringkas kita bertulis beginilah. Okey, baik. Jadi macam biasalah. Ini yang kita kena selesaikan dahulu sebab dia darab.
Dia ada tanda kurung, kemudian dia darab. Kita kena selesaikan dahulu. Jadi yang lain tulis macam biasalah. Ini tulis macam biasa. Sama dengan negatif. Sama dengan 7 tambah. Okey, ni nak selesaikan 2 darab negatif 3. Berapa? Positif jumpa negatif jadi apa? Negatif. 2 darab 3, 6. Nampak tak? Dia senang gini je. Positif, ini positif, jumpa negatif, negatif. Kena ingat baliklah jadual peraturan tu. Positif, 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 negatif, 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 positif, negatif, 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 positif. Dalam kes ini, positif, jumpa negatif jadi negatif. Kemudian ambil nombor pula. 2 darab 3, 6, negatif 6. Jadi, kena letak kurungan lah. Negatif 6. Kenapa kita kena letak kurungan? Sebab kita nak bezakan lah antara positif dan negatif. Okey, kemudian sama tengok jumpa positif, jumpa negatif. Pada kita berbalik kepada pelajaran yang lepas 7 positif jumpa negatif jadi apa? Negatif. Pandai tolak. Semua masih ingat lah. Tolak tolak 6. 7 tolak 6 ni tak payahlah cikgu ajar. Ini kamu sudah jumpa lah. Siapa yang sah? 1 hashtag. Hashtag. Harap jelaslah. Jelaslah. Ingat ini semua ni pengetahuan sedia ada yang kamu kena kuasai lah. Sebab itu pelajaran yang lepas kena kuasai. Supaya senang untuk kamu akan belajar perkara-perkara yang mendatang nanti. Okey. Kita pergi ke soalan C. Soalan C 4 tolak 12. Senang juga. Ada lagi. Ada lagi bahagi negatif 2. Nampak tak ada letak kurungan. Ada lagi tambah negatif 1. Ada lagi tak? Rasa macam tak ada. Baik, okey. Jadi, kalau kamu tengok sini ada operasi tolak, ada operasi bahagi, ada bahagi, ada kurungan negatif 2, operasi tambah, kurungan negatif 1. Okey, kalau kita tengok di sini, kita ada kurungan. Perlukah kita selesaikan yang dalam kurungan ni dahulu? Adakah dia kategori kurungan? Tidak. Biasanya kurungan yang dimaksudkan adalah kurungan yang ada operasi macam ni. Ini yang kita kena utamakan. Dan juga kurungan yang dalam kes yang ini. Kurungan walaupun ada 2, 3 ni kurungan. Lepas tu ada 2 nombor di luar. Ini maksudnya darab. Ini yang kita kena selesaikan terlebih dahulu. Dalam kes ini, kita tak perlu selesaikan dia dahulu. Kita ada operasi bahagi yang kita nak selesaikan ini. Jadi apa yang dibahagi? Yang dibahagi adalah ini negatif 12 bahagi negatif 2. Baik, okey. Jadi ini penting lah ni. Penting negatif bagi negatif 2. Ini dulu. Okey, kalau kita tengok kalau kamu tengok negatif di depan ni, negatif di depan ni adalah milik 12 bila kamu nak buat operasi, nak buat pengiraan, kita kena libatkan simbol negatif di depan ni. Supaya senang. Maksud negatif di depan ni dia milik 12. 4 ni mana milik dia? Ni. Positif di depan Jadi selesaikanlah negatif 12 bahagi dengan negatif 2. Okey, cara senang. Ingat tak? Negatif jumpa negatif bahagi negatif jadi apa? Dia senang kan? Negatif kita potong negatif, potong. Jadi positif. Lepas tu ambil nombor 12 bahagi 2 berapa? 6. Jadi positif 6. Jadi tulis baliklah. Sama dengan 4. Dia bukan tolak sudahlah. Dia sudah positif 6 tambah 6.
Nampak? Tambah 6. Tulis yang baru lah, tambah 6. Okey. Kemudian, nampak tak? Kita ada tambah dan kita ada tolak. Ni jumpa ni. Dua ni. Dua benda ni dia jumpa. Tambah jumpa tolak jadi apa? Jadi tolak. Jadi tolak 1. Ingat. Apa ni? Boleh kan? Jadi selain daripada kamu kena tahu tertib ni, kamu jangan lupa juga peraturan. Peraturan apa? Peraturan. Okey, saya ulang balik. Tambah, jumpa tambah, dia akan jadi tolak. Tambah. Tambah, jumpa tolak, jadi tolak. Pandai. Tolak, jumpa tambah, jadi tolak juga. Tolak, jumpa tolak, jadi tambah. Nampak tak? Peraturan ni pun jangan lupa. Selain daripada tertib ni, kita ada lagi peraturan ni lah. Baik, okey. Ini selesai lah. 4 tambah. Dalam kes ni, ada tambah, ada tolak. Mana dulu? Nak tolak dulu ke tambah dulu? Jangan pening-pening. Kita ambil saja dari kiri ke kanan. Ni tertib ni. Jadi, tak payah pening-pening lah. 4 tambah 6. 4 tambah 6, 10. 10 tolak 1, 9. Jadi jawapannya adalah 9. Hashtag 9. Jadi, inilah adalah gabungan operasi. Walaupun panjang, kita cuma ada 2 langkah saja. Yang penting ada langkah-langkah yang ikut tertib. Kena ikut tertib. Okey. Boleh? Okey, jelas. Ada lagi soalan? Okey, kita pergi ke soalan yang terakhir sekali. Ni cikgu nak cikgu padam. Cikgu padam. Kalau kamu tengok video ni, jelaslah. Kalau kamu tengok salin senota yang cikgu bagi nanti, tak adalah benda-benda begini ni, tak adalah. Contoh ni tak ada. Nanti baik, okey. Ini ke soalan? Ada lagi cikgu rasa. Ni, okey. Okey. Itu soalan. Cuba fikir dulu. Macam mana? Sambil-sambil cikgu padam tu, cuba fikir dulu. Soalan yang kamu kena buat. Soalan yang kita nak bincang lepas ni. Baik. Okey. Macam mana nak selesaikan? Sebelum itu apa maksudnya yang ni? Garis ni. Maksudnya adalah, maksud apa? Bahagi. Okey, good. Dia maksud dia ada sama dengan bahagi saja. Macam soalan ni juga. Macam soalan C ya. Dia sama je macam soalan C. Tapi bentuk dia berbeza. Ini lebih kepada bentuk pecahan per. Macam tadi lah saya cakap. Nasi tadi ada nasi goreng, nasi himpit sekalipun. Dia masih lagi nasi. Tapi bentuknya sudah berbeza. Baik, okey. Jadi, tapi saya lebih suka di bentuk yang lebih suka bentuk per ini daripada bentuk yang panjang begini. Okey. Okey. Maksud dia yang sama. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Jadi kalau dibagi begini senanglah. Maksudnya kita selesaikan secara berasingan. Yang di atas kita kena selesaikan di atas sajalah. Yang bawah tu kita kena selesaikan antara dia saja. Okey, jadi sama dengan saya tulis. Maksudnya tengok di atas ni. Di atas ni tambah jumpa tolak. Tambah jumpa tolak jadi apa? Jadi tolak. Tulis balik. Sama dengan negatif 12 tolak 16. Tak payah lagi compare. Tak payah tolak lagi. Tulis dulu. Tulis dulu. Negatif 12 tambah tolak jadi tolak 16. Tak payah kamu selesaikan dulu. Okey. Negatif 12 tambah negatif 16. Berapa jawapan? Tak payah fikir pasal jawapan. Ingat jawapan tu kemudian setelah kamu buat dulu langkah-langkah yang perlu. Bila kamu fikir jawapan,
kamu takkan nampak nanti. Tapi kalau kamu sudah, kalau kamu terus fikir jawapan, kamu akan ingat benda ni sukar. Tapi kalau kamu buat ikut langkah, ikut tertib, kamu akan nampak jawapan nanti. Jadi, contoh, kemudian selesai di bahagian atas. Bahagian bawah kita ada negatif 22. Tolak jadi apa? Tolak jadi tambah. Tolak jadi tambah. Jadi kita ada negatif 2 tambah 24. Nampak tak? Jadi tambah tolak jadi tolak. Tolak jadi tambah. Okey, selesai. Kemudian macam mana nak selesai? Negatif 12, negatif 16. Berapa jawapan? Cuba fikir. Nak guna garis nombor. Macam mana nak guna garis nombor? Nombor terlampau besar. Jawapannya adalah, cikgu bagi jawapan dulu. Negatif 28. Bawah, negatif 22 tambah 24. Berapa? 2 saja. Lagi jawapan? Negatif 2. Okey. Baik. Sekarang kita bincang ni. Kita ambil masa sikit. Baik. Sebenarnya selain daripada kamu guna garis nombor, dia ada lagi kaedah-kaedah yang nak cakap senang tu tidak juga lah, tapi bagi cikgu kaedah yang paling paling sesuai untuk beri kefahaman adalah garis nombor. Okay. Tapi untuk dapatkan jawapan kita ada banyak kaedah lah. Kaedah yang lain adalah kalkulator lah. Paling senang kalkulator. Kalkulator. Tekan saja terus dapat jawapan lah. Kamu salah tekan, salah jawapan kamu juga. Tapi kalau kamu tekan, betul jawapan yang betul. Okey. Jadi, tapi cikgu tidak galakkan lah. Cikgu lebih suka kaedah-kaedah yang congak supaya kamu dapat biasakan. Sebab dia nombor kecil, kamu kena biasalah. Baik, okey. Tengok contoh. Cikgu ambil dulu contoh yang ini. Negatif 2 tambah 3. Cikgu nak bincang yang ini dulu. Cikgu nak bincang negatif 2 tambah 3 yang tadi. Contoh negatif 2. Kita buat sikit. Kita buat border. Kita buat ruangan sikit lah. Supaya nanti cikgu padam balik. Negatif 2 tambah 3. Okey. Negatif 2 tambah 3 ini, kita boleh bahagikan dia negatif 2 dan positif 3. Dia bertembung. Okey. Negatif 2 ni kita anggap dia sebab, ini cikgu pada cikgu dululah. Macam cikgu sekolah rendah ke, bukan sekolah dulu. Cikgu pada cikgu ni, dia lebih, dia ajar kaedah hutang. Teknik hutang. Positif ni dia lebih kepada duit saku kita lah. Kita boleh wang saku, bolehlah wang saku ataupun duit wang saku lah, wang saku ataupun duit yang kita ada. Jadi saya ada hutang RM2. Hutang RM2, hutang negatif lah. Saya ada duit RM3 sebab positif. Jadi bila saya bayar hutang RM3, berapa baki lagi duit saya? Saya ada baki ke atau masih lagi berhutang? Saya ada baki. Berapa baki saya? RM1. Jadi jawapannya adalah 1 lah. Sebab itu jawapan negatif 2 tambah 3. Jawapannya adalah 1. Ataupun positif 1. Ini dalam kita panggil kaedah hutang lah. Mungkin kamu boleh cipta kaedah-kaedah kamu sendirilah. KSM ni kamu kena lebih kreatif lah. Lebih kreatif, lebih kritis, lebih kena fikir kaedah-kaedah yang sesuai yang boleh memudahkan kamu belajar matematik. Sama je dalam kes yang ini. Ini kes yang besar. Ini nombor yang besar. Nombor yang besar, nombor kita ada. Saya buat balik. Kita ada negatif 12. Negatif 16. Macam mana ni?
Maksudnya hutang RM12. Hutang. Hutang lagi RM16. Nampak tak? Kamu ada hutang di kedai RM12. Lepas tu kamu pergi bukan nak bayar hutang, kamu pergi berhutang lagi RM16. Maksudnya kamu, jadi berapa hutang kamu sekarang ni? 12 tambah dengan 16, RM28. 2 RM 28. RM28 ni apa dia? Hutang ke atau wang saku kamu? Hutang. Jadi negatif 28. Sebab tu kamu dapat jawapan negatif 28. Jawapan dia. Ini. Negatif 28. Nampak tak? Okey, jelas ya. Ini kaedah hutang ni senang sikit kot. Harap kamu jelaslah. Contoh yang ini. Hutang RM22. Hutang RM22. Yang bawah ni, Ni. Sekarang negatif 2. Negatif 22 tambah 24. Negatif 22 tambah 24. Hutang 22. Hutang 22. Hutang. Lepas tu saya ringkas. Kamu ada duit RM24. Jadi, kamu pergi bayar hutang RM22. Ada lebih atau masih lagi berhutang? Adalah lebih. Berapa? RM2. Hutang ke atau wang saku kamu? Wang saku. Jadi positif. Positif tu 2. Positif lah. Tapi kita tak perlu tulis lah sebab dia positif. Jadi, dapatlah 2. Ini adalah teknik hutang lah. Okey, jadi ini senang lah. Apa maksud negatif? Yang ini apa maksud negatif 28 bahagi 2? Negatif jumpa positif. Jadi apa? Negatif jumpa positif. Negatif. Pandai. 28 bahagi 2. Ini per kan? Ini pecahan kan? Dia bentuk yang lain adalah bahagi. Bentuk yang lain kita boleh tulis dia sebagai negatif 28 bahagi dengan 2. Tapi kamu kena biasa juga dengan bentuk per ni lah. Jadi negatif 8, negatif 28 bahagi 2. Negatif, positif, negatif. Negatif, positif, negatif. 28 bahagi 2 dapat 14. Hashtag jangan keliru lah. Jangan keliru. Jadi cuba salin contoh yang cikgu bagi ini dan kamu cuba fahami. Jangan main salin saja. Salin dengan kefahaman. Baik, okey. Kena tangkap. Walaupun burung tu terbang, kamu kena tangkap. Pastikan jangan terlepas lah. Okey, baik. Ini dia. Cikgu mahu kamu salin dan selesaikan dalam buku latihan. Tunjukkan langkah kerja sebagaimana yang cikgu tunjukkan tu. Satu per satu. Senang saja. Kalau kamu tengok di sini ada 6 soalan. Baik, okey. Perlukah cikgu buat satu soalan? Soalan mana yang kamu suruh cikgu buat? Okey. Cikgu tahu sudah soalan mana yang kamu suruh. Mesti soalan A. Baik, cikgu tunjukkan sepintas yang lalu. Okey. Ini senang lah. Okey, tak ada masalah juga. Kalau kita tengok sini. Kita ada di sini tambah kurungan negatif 8 darab negatif 5 per dengan negatif 27 tolak kurungan tolak 38. Jadi, kita selesaikan secara berasingan. Di atas, kita selesaikan di atas dahulu. Kemudian, nampak tak? Okay, di atas kita ada apa? Nampak tak? Darab. Darab dahulu. Apa yang mau didarab? Inilah. Negatif 5, negatif 8 dengan negatif 5. Jangan ambil 8 dengan 5. Okey. Negatif jumpa negatif jadi apa?
Positif, hapus. 8 darab 5. 8 darab 5, 40. Nah, 40. Apa payah. Dapat dah. 1. Oh. Selesai. Negatif 6 ni tak ada apa-apa. Negatif 6. Tambah. 40 kan positif. Jadi, tambah 40 saja. Tak payah lagi tambah. Sebab dia positif. Tak payah lagi kamu tulis tambah. Sebab positif 40, pergi lagi kamu tambah. Tak perlulah. Tapi kalau dia negatif, perlu. Okey. Selesai yang atas. Pergi pula yang bawah. Yang bawah macam mana? Negatif 27. Tolak. Ini setakat buka kurungan saja. Tolak jumpa tolak jadi apa? Tambah. Pandai. Negatif 27. Tolak jadi tambah berapa? 30 lah. 38. Gunalah kaedah. Kaedah apa tadi? Kaedah hutang piutang tadi. Yang cikgu ajar tadi. Kaedah hutang. Contoh. Negatif 6. Hutang RM6. Hutang RM6 di kedai. Di kedai mana? Di Wijaya. Hutang RM6. Lepas tu, kamu ada duit RM40. Sorry. Ada duit RM40. RM40. Wang saku. Jadi pergi bayar hutang. Ada lagi? Ada hutang kan dia bagi? Ada bagilah berapa? 34. Sorry, 34 lah. Positif lah kan? Okey, selesai. 34 kan? Bukan 36. Salah ni. 34. Macam mana kita nak padam? Saya padam lah ni. Salah. Sepatutnya 34 per. Okey, 34 per. Ini kita tak payah pakai lah. Saya padam sini balik. Padam sini. Okey, 34. Okey, sama dengan 34 per. Sama je kes ni. Saya buat balik. Okey, ni untuk contoh-contoh je lah. Kita contoh-contoh. Kita buat sama-sama. Negatif 27. Negatif 27 tambah 38. Hutang 27. Hutang. Lepas tu, ini saku kamu. Pergi bayar hutang RM27. Apa yang tinggal? Bagi ke hutang? Bagilah. Berapa bagi kamu? Tolaklah. Bayar hutang tadi tu dah 27. Tinggal bagi kamu berapa? 11 kan? RM11 lah. RM11. Jadi 34 per 11. Bolehkah lagi bagi 34 bagi 11? Tak payahlah. Jadi hashtag. Jangan keliru lah. Yang penting buat pelan-pelan, asal jalan. Jangan kamu diam. Buat dulu dalam buku tulis. Jadi saya rasa itu saja. Jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang. Mungkin kita akan bincang lagi 2-3 soalan bergantung kepada maklum balas latihan yang kamu buat. Cikgu tengok secara imbas nanti. Cikgu akan tengok apa yang perlu cikgu terangkan. Cikgu akan terangkan balik sebelum kita masuk ke pelajaran yang akan datang. Baik. Selamat maju jaya dan selamat mencuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.